Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom ikut saya berjalan-jalan menaiki Mazda RX-8. Untuk siapa yang baru first time tengok video saya ni, adalah siri video log bersahaja tanpa edit. Naik kebanyakannya saya guna ni lah, Mazda RX-8 tahun 2003 ni. Dan bunyi-bunyi untuk apa tu? Bunyi-bunyi steering ni untuk mengisi anda punya consumption di telinga. Okey, hari ni kita nak bawa topik tips. Saya suka cerita pasal tips menjaga Mazda RX ni. RX8 lah sebutan dia betul. RX8 rasa janggal sebutannya. Jadi RX tu adalah siri daripada Mazda, daripada Rotary series dia panggil RX lah. RX tu dia punya kod untuk kereta Rotary daripada zaman tahun 70-an dah. Bermula dengan tahun 60-an dah ada dah, tapi dia tak panggil RX lah. Tu Mazda apa yang macam sport car tu, lupa nama dia. Itu tahun 70-an, 71 start dengan RX2. RX2, Mazda RX2. Lepas tu RX3. Tu RX4, RX5 pun ada juga. Dia sangat rare. Lepas tu RX7 je. RX6 saya tak tahu wujud ke tak. Lepas RX7 barulah muncul ini RX8. Dan inilah model terakhir dia lah. Model RX9 tidak menjadi kenyataan. Sebab tak berbaloi untuk Mazda membina kereta menggunakan teknologi Rotary. Tapi terpaksa melawan dengan syarat ketat alam sekitar, pengeluaran asap untuk meet syarat alam sekitar di Eropah. Jadi katakan buat kereta RX ni tapi tak dapat, RX9 tapi tak dapat jual pun tak guna juga kan. Jadi RX8 ini pun dihentikan dahulu sebab masalah yang samalah, syarat ketat oleh pihak negara daripada EU lah. Dan baru-baru ini Nissan Scala GT-R pun telah dihentikan pengeluaran sebab tak dapat meet dah syarat ketat daripada EU lagi. Jadi dia akan macam tu lah, stop production. Dan Nissan mungkin tidak akan mengeluarkan lagi performance car disebabkan oleh syarat-syarat oleh EU dan juga Amerika Syarikat. Jadi kereta ni dah lama dah. Dah lama sangat kereta ni. Masuk 20 tahun dah. Jadi harga kat market sekitar 30-40k cash lah, mana boleh loan kereta ni. Tapi dah beli bukan yang terus pakai. Jadi kena jagalah. Jadi tips dia nak bagi jaga lah, dapat kita sihat-sihat ni kan. Pertama idling. Jadi kereta ni dia idling bagus kalau tiada vacuum leak. Dia idling bagus kalau tiada vacuum leak. Kena check lah saluran vacuum. Pertama kena suruh mekanik anda pergi cari dekat mana ada angin bocor ke kan, vacuum leak lah. Jadi benda tu maksudnya getah-getah dekat enjin tu, getah-getah saluran getah tu yang untuk intake dia, make sure tak bocor. Ataupun anda punya first investment beli semua getah-getah baru kan, bagi lembut ke, takut dah lama sangat kan dia keras. Ataupun ganti macam saya yang guna Samcore Sports. Pertama nak troubleshoot masalah idling ni, ialah itulah, kena cari vacuum leak. Jadi kedua, jangan sesuka hati dengan ubah sistem intake dia. Jadi original tu dah sangat optimal lah, tak perlu lagi nak ubah. Sebab kalau anda ubah yang third party je ataupun off the market je, dia tak langsung memberi performance gain dekat kereta. Dan mungkin menyedut udara lagi panas, jadi kereta mungkin
mungkin kereta anda jadi hilang banyak power. Sebab original air filter box tu dah sangat-sangat optimal lah untuk membekalkan udara yang sejuk kepada enjin. Tak perlu, dia tak nak perlu udara laju, dia nak udara sejuk. Jadi sistem pengambil udara apa ni, asal dia ambil daripada depan berapa panjang dia punya intake tu, daripada depan bumper tu ambil udara. Jadi udara datang daripada bumper depan. Jadi jika anda mengubah ke aftermarket, dia akan ambil udara dalam enjin. Lama-kelamaan enjin anda akan rosak sebab masih sedut udara panas dia. Pembakaran tak sempurna, air fuel ratio anda lari. Nak cek AFR, anda boleh guna Bluetooth OBD tu boleh cek dekat aplikasi, tengok dia punya ratio betul ke tak. Jadi masalah idling tu, kalau katakan idling anda hancur kan, dia punya tips dia, rasanya masa on kereta dia jangan start, tekan brake 20 kali. Dia ada on ignition start kan. Jadi saya rasa yang pertama ke yang kedua, tak kisahlah, tekan brake 20 kali, kemudian start engine, betul biarkan engine idle selama sekurang-kurangnya 10 minit. So nanti sistem ECU akan baca balik anda punya optimal idling punya value berdasarkan suhu ke, jumlah angin ke, ataupun temperature angin ke, macam itulah. Jadi sebelum melakukan operasi tersebut, make sure vacuum leak dah tak ada lah. Dah gantilah kat kedai kan, cakap saya nak ganti sebab getah hose mari sini. Ni tips baru saya dapat lah ni lah. Sebab baru bincang dengan kawan saya macam mana nak settlekan masalah idling ni. Ni terutama kita auto lah, kan. Idling ni susah sikit. Jadi kedua, saya nak bagi tips mencari punca steering mati bahaya betul lah. Dah kena dekat 3 orang rakan saya yang kebetulan ketiga-tiga dia menggunakan auto, kereta versi auto lah. Steering mati sebab kereta ni menggunakan EPS, electronic powered steering, maknanya dia bukan hidrolik. Kalau bekalan power tu tak ada, steering jadi sangat berat dan anda terpaksa ke tepi dan matikan enjin dan tunggu EPS berfungsi lah. Jadi kita kena faham bagaimana EPS berfungsi dalam RX ni. So dia ada steering rack, dalam steering rack tu ada motor. So dalam motor tu takut ada carbon dia kotor, jadi mungkin boleh hantar steering rack untuk servis dan cuci dia punya komponen dalam tu lah. Biasa dekat bahagian carbon tu, macam biasa kita servis alternator kan, kita betulkan refurbish carbon, macam tu lah. Itu pertama. Kedua, dia ada steering module. Harga brand new dia USD 900 ada steering module. Dia duduk dia dekat bawah ECU belah kanan ni. Kat bawah dia ada satu lagi macam ECU, tapi itu untuk steering. Dia untuk mengawal, dia ambil input daripada ECU dan dia akan mengawal menghantar signal ke steering rack. Jadi mungkin modul tu rosak, kena air ke ataupun dah lama. Okay. Jadi itu je dia punya troubleshoot. Ada satu modul untuk mengawal power steering dan juga steering rack itu sendiri. Steering rack tu mungkin dah time ke kan, dah apa tu, dah time untuk meninggal. Macam itulah. Ketiga saya nak cerita pasal troubleshoot aircon tak sejuk. Sekarang kata aircon saya dah sejuk dah. Jadi pertama step dia pada saya check, biasa kan kita pasang aircon, kalau kita refill aircon kan ada valve dia kan. Saya lupa nama valve tu. Pertama ganti valve tu satu dengan dua. Takut gas keluar. Valve tu memang standard lah benda tu. Aircon valve lah. Kedua, saluran pipe aircon ada satu kat atas, ada satu kat bawah, satu kat atas. Ganti tu dua-dua dulu. Tak mahal pun. Dalam satu lebih je set labor. Ganti atas dan mati bawah. Ada dua saluran pipe aircon. Ketiga, tak sejuk juga, baru check kompresor. Okey, kompresor, lepas tu pergi servis lah, pergi check kedai aircon yang ada mesin aircon yang boleh seduh minyak
minyak tu kan, pergi servis kompresor, letak minyak sikit lebih, tengok. Kan aircon boleh isi gas Xeon tu kan, apa Xeon saya ingat lah, dengan apa tu, Xeon ke argon, saya lupa gas apa, gas aircon lah lepas tu kan dah boleh isi gas, beli minyak. Jadi minta mekanik lebihkan minyak dekat kompresor. Lepas tu optional pergi bersihkan pergi bersihkan anda punya cabin filter untuk aircon kat bawah ni, kat bawah apa tu, bawah laci ni, tanggalkan laci, ada dia punya ruang untuk cabin filter, pergi ambil, cuci lah. Pergi tak sejuk juga, tu dahsyat lah. Tak sejuk juga kan. Okey, ada lagi optional, tak sejuk juga tapi sejuk sikit lah kan. Pergi bypass apa ni, pergi bypass heater ada kat tepi tu, cakap dengan mekanik, saya nak bypass air radiator tu, tak nak masuk dalam. Yang heater core nak bypass tepi enjin je, pusing tak payah masuk dalam tu. Ganti pipe dia, bukan ganti pipe, ubah pipe routing, senang gila kot benda tu. Tapi kena ada bantuan mekanik sebab nak tarik tu susah. Okay, last baru cabut dashboard dan ganti cooling coil lah. Tu last lah, last betul-betul last lah. Dengan alang-alang dah ganti cooling coil, kemungkinan besar anda punya apa tu, kompresor tu okey lagi sebenarnya. Jadi sekarang dia label pakai RSZ bukan nak merebat, nak bagi dia pulih seperti sedia kala. Jangan dah beli-beli nak pergi ubah body kit lah, itulah ini. Pastikan condition ke asal, kembali kepada asal. Kereta dah 20 tahun kot. Modified ni belakang cerita dulu. Modified selepas dah perfect. Tu dashboard tu, apa tu, airbag passenger selalu crack, cari RM500. Apa lagi benda-benda penting plug baru lah kalau boleh, plug baru RM650 ke 400 ke 500-600 lah. Harga dah menggila kan sekarang. Waktu saya bercakap ni, $1 bersama dengan RM4.40. RM4.40 gila. Jadi saya assume plug pun boleh pergi 700 kalau nak. Kan gila tak gila bagi hari sini. Nitro saya pakai 95, tadi boleh isi RM118. Full tank lah, saya rasa dalam apa ni dia, 50 liter, 58 liter macam tu lah. Saya assume 58 liter saya boleh pergi 450 km paling kurang lah. Saya update lah, tengok sekarang baru 18 km. Saya pelik kenapa ada orang claim RX dia tak boleh pergi lebih 300 km. Saya punya boleh pergi. Kawan saya seorang lagi, Fatih, warna biru, auto lagi, boleh pergi 400-500 km. Town driving, highway pecut macam biasa, tak adalah bawa macam kura-kura. Boleh je pergi 500 km. Sebab itulah dia, RX ni dicipta untuk orang-orang marahan yang, kalau RX-7 RX-7 isi sama juga tadi RM118, tapi dia boleh gerak 200 km je. Itu RX-7 sebab dia turbo, twin turbo lagi. Itu RX-7 standard tau, bukan modifiednya. Saya pun dah botak ni, Bridgestone Potenza RE004 dah botak. Tak masalah, bukan masalah, tips. RX kalau tayar depan memang kuat makan, sebab design dia buatlah macam mana pun, apa tu, alignment tayar depan bahagian dalam memang akan makan awal daripada belakang, awal gila. Okey, kita masuk max dah. Dan aircon saya rasa memang kompresor saya bermasalah. Jadi apa yang saya buat saya pergi kedai aircon, saya minta tambah minyak saya sejuk gila sekarang ni. Puas hati sejuk lah. Still tak boleh lawan sejuk Honda FD saya lah. Honda FD memang dahsyat sejuk dia. BM saya pun tak sejuk macam Honda FD saya. Dan mungkin sebab BM saya pun ada masalah macam RX ni, itu dia ada heater tau. Kompresor dia tak didesign untuk combat
cuaca panas ni menggila kat Malaysia ni, yang saya respect aircon kan. Dekat Malaysia ni kereta apa yang sejuk? Honda apa-apa Honda lah, Toyota, dan juga kereta nasional kita Proton. Wah, dahsyat Proton, paling dahsyat Proton lah. Aircon sejuk gila. Jadi kalau anda perasan harga RX-8 dah mungkin naik tau. Saya tak tahu kenapa dia naik tiba-tiba. Padahal kereta ni dia bukanlah selevel dengan RX-7 nak naik macam tu. Dia banyak lagi atas jalan raya dan masih lagi susah nak jaga. Patutnya dia susah nak jaga. Dia punya akibatnya harga dia rendah lah kan. Macam saya suka je kereta ni harga murah sebab kawan-kawan yang saya racun mampulah nak memakai kan. Jadi lagi banyak komuniti, lagi bagus daripada kereta ni pupus makin kurang kawan. Pada saya, konsep saya memakai kereta macam tu. Jadi macam contoh yang anda beli RX-7, keluar jumpa jalan setahun 2-3 kali je. Sebab dah status dia sangat rare kan. Ni boleh pergi hari-hari. Saya buat daily kot kereta ni. Semalam je saya bawa BMW saya. Lama saja nak keluar kan. So time panas-panas saya tak boleh lipat. Sebab rotary dia tak suka udara panas waktu macam ni untuk dikerjakan. Dia tak suka. Sebab tu kalau pilih trade day, pilih waktu malam sebab nak maksimalkan udara sejuk. Di sini patutnya speed limit 90 je. Honda FD saya macam tu lah, kuati pakai. Nak cerita pasal Honda FD ni, alang-alang bercerita lah kan, macam mana saya menyelesaikan masalah gearbox lompat-lompat FD2 saya FD2. Jadi sebab tu saya ikat ke video sini lah, khas bercerita pasal FD2 lah. Saya guna satu treatment ni. Aduh, lupa nama treatment tu apa. Dia warna kuning dan warna biru lah botol dia. Satu biji botol RM50. Tips dia, apa saya buat sebelum raya, saya tuang saya kata punya gearbox baru pakai Honda punya, yang warna botol putih kan, pakai Honda punya original gearbox oil. Tapi saya tuang botol biru dengan botol kuning tu sekali harum, dan saya rendam kita tu dekat biarkan kita tu dekat seminggu lebih, hampir 2 minggu lah biarkan dekat pouch. Lah ni kereta tu okey pula, tak ada lompat-lompat. So far lah dah pakai masuk 3 minggu tak ada lompat langsung. Tapi nanti saya akan bagi tahu finding saja. So kita dari sini apa masalah? Tak ada masalah. Yang kritikal sekali saya rasa okey lah, tak ada masalah. Cuma masalah dia ni lah, banyak intel lah, kena peka lah apa benda nak kena ganti kan. Dia masalah ni bukan masalah kalau boleh saya nak dia punya RPM rendah, dia lagi smooth. Macam sebab semalam saya test kereta kawan saya 4 port pun bestnya dia punya macam motor dia punya naik. Saya minta, saya punya macam dudut dah RPM tinggi ni baru dia sedap sikit. Itulah semua orang bawa ikut speed limit. Asap dia dari luar, tukar mod benda lah. Dia luar sejuk sikit lah, tukar balik luar. Shock buat rotary dia bukan lenjar, dia punya bunyi exhaust saya taklah lebih bising sangat sebenarnya, tapi dia punya boleh dengar butiran rotary dia bekerja. Dan saya bukannya kita nak membakar bagi tahu satu dunia generator rotary, tak. Tapi untuk kita punya sendiri, bunyi ala-ala je, tapi kita tahu itu bunyi rotary. Itulah shock rotary ni. Genap. Lepas tu saya kena bakar dengan Mustang.
Saya dah 200 lebih dah. Mustang tinggalkan saya macam saya tak bergerak. Mana masa tu bila tak lah, saya buat macam biasa je, bawa 200 macam tu lah. Mustang tu, nak beritahu dia Mustang, ambil kau. So kereta RS8 ni pada saya tak ada top speed, power pun tak ada, apa pun tak ada. Saya rasa horsepower kereta saya sekitar 140 mungkin lah, kan? Kita buktikan lah kalau Dyno. Apa yang saya pandu sampai saya rasa kereta saya ni macam 140 lah. Lebih kurang Sentra JDI je power dia. Macam naik bukit ni rasa lah lembik. Macam tu lah. Jadi pegai siapa nak beli RS8 ni, kalau fikir power tak payah. Engine 1.3 je kot, NA lagi. RS7 lain cerita, dia ada pendesak turbo 2 lagi, twin turbo kan. RS8 tak ada, dia NA, lembik gila kita ni. Pakai RS8 kutuk RS8. Tak, bukan kutuk, bercerita benda yang hakikat. Macam tu. Jadi saya rasa horsepower saya 130, 140 dan telah dibuktikan. Saya tengok video dekat US, kat UK, dia orang dyno pun lebih kurang figure tu 139 PS. Yalah, maksudnya kereta yang second hand lah. Dia beli second hand betul pergi dyno, 120, 130 je horsepower dia. Maksudnya dah tak ada compression sangat lah. Dia bukan ni keluar kilang maybe je dapat figure yang sedap lah kan. Dah lama-lama tak ada dah dapat figure tu, sebab tu lah kereta second hand RX8 ni. Kalau sebaiknya tuan tuti lah kan, sebab untuk membantu dia hidup lagi lebih lama lagi. Kalau nak overhaul, pergi cari bengkel nama Prime, RPS Motorsport, search je USJ, dia boleh buat apa cakap, overhaul kereta ni, dengan syarat kereta ni belum rosak lagi, enjin belum rosak lagi. Dia dah bukan jam, dia tak nak ambil. Kalau macam rasa macam susah nak start, dia pergi sana terus, minta overhaul, standby lah 7,000 senang cash. Kereta ni enjin dia tak setahan piston, atau kena tahu piston tahan, enjin rotary tak ada macam tu je lah. Jadi kena delicate, kena jagalah, kena sebab tu saya tuan tuti, tukar minyak hitam tu sekerap boleh,